nak pilihan raya. Nak pilihan raya juga cepatlah beritahu gini. Saya kata, kan, kalau kita sekarang ni dah ada Perdana Menteri UMNO, yang kita perjuangkan, ialah untuk dapat kuasa balik dalam kerajaan. Pertamanya mestilah Perdana Menteri itu kita, kan. Dan kita alhamdulillah, Ismail sudah dilantik sebagai mula-mula timbalan Perdana Menteri, kemudian Perdana Menteri. Apa lagi nak bising-bising lagi? Masih tak puas hati lagi nak pilihan raya cepatlah apa tu gini. Ini besok yang dikendong tak apa? Yang dikejar tak dapat, yang dikendong apa ciciran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kembali kita ke program Cuit dan Selak bersama saya Zaini Hassan dan sahabat saya Hassan Muhammad Noor. Dan pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang mana semua orang sedang bercakap tentang isu apa dah jadi ke UMNO. Tadi saya ada mesyuarat di luar dan akhir pada mesyuarat pengurusi itu bertanya kepada saya, Zaini, apa dah jadi kat UMNO? Jadi kita akan membahaskan perkara ini. Tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan dengan perang saudara dalam UMNO bahagian 1. Kerana pada hari ini sepatutnya kita berjemput seorang mantan ahli Majlis Tinggi UMNO yang juga mantan seorang menteri, tapi dia tidak dapat datang kerana keuzuran. Dan kita akan buat bahagian kedua pada minggu depan dan kita akan berjemput beliau. Dan pada hari ini kita akan cuba mengulas tentang apa yang dah berlaku dalam UMNO. Apabila seorang tokoh dalam UMNO, Tajuddin Rahman, yang digugurkan daripada jawatan Majlis Tinggi, telah keluar ke depan dan mendedahkan segala-galanya, melondehkan segala-galanya, menyelak segala-galanya apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh Presiden UMNO Zahid Abidi dan sebagainya. Datuk Hassan, apa dah jadi kat UMNO, Datuk Hassan? Saya melihat isu ini ada dua perkara yang utama bagi saya lah. Pendedahan Tajuddin tu, satu melibatkan akuan bersumpah. Dan yang kedua, dakwaan kononnya berlaku perjumpaan untuk menyingkirkan Datuk Zahid Hamidi daripada Presiden UMNO. Ini dua isu ini yang menjadi tumpuan sehingga menimbulkan pelbagai pandangan pro dan kontra yang orang ramai masih tertunggu-tunggu apa sebenarnya yang berlaku. Kan? Apa sebenarnya yang berlaku dalam UMNO sekarang? Adakah dakwaan Tajuddin itu benar? Tapi Tajuddin telah mengukakan bukti sebagai saksi hidup lah. Kononnya saksi hidup memberi bukti dengan gambarnya sekali, kan. So inilah yang menimbulkan perbincangan panas dalam kalangan khususnya anggota UMNO. Dan tak terkenalan juga adalah parti-parti pembangkang lah yang mengambil kesempatan ibarat membuka pekung di dada, kan. Tapi saya melihat bahawa parti-parti lain, terutamanya DAP, Bersatu dan PKR sendiri senyap. Mereka melihat sekarang ni apa yang berlaku dalam UMNO sendiri. Mereka melihat dengan gembiranya apa yang berlaku dalam UMNO sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Tajuddin ni telah melondehkan segala-galanya. You kalau you nak apa nama orang kata nak ketuk sarang tebuan tu, you kena tengok siapa dia, kan. Mereka telah mengetuk sarang tebuan dan kita melihat bahawa Tajuddin ni kalau kita ketuk dia, maka dia akan melompat. Dia akan melompat dan inilah yang berlaku dan kita melihat bahawa perpecahan tu tersebut telah berlaku. Memang wujud. Memang nyata. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tajuddin sendiri, dia mengatakan bahawa Zahid
cuba untuk nak mempertahankan diri dia sendiri daripada tuduhan-tuduhan yang dia hadapi. Dia menggunakan UMNO sebagai satu wadah, satu tempat bagi beliau menyelamatkan diri beliau sendiri. Itu bukan dikatakan oleh kita sebagai orang biasa, sebagai penganalisis politik yang selama ni memang kita cakap benda yang begitu, tetapi ia disahkan sendiri oleh Tajuddin Rahman. Tajuddin Rahman adalah seorang, orang kata, tokoh lama dalam UMNO, seorang tokoh dalam Majlis Tinggi sendiri, dan beliau telah mengesahkan apa yang diperkatakan oleh penganalisis politik selama ini, iaitu kluster mahkamah ini hanya mahu menyelamatkan tengkuk mereka, dan ia telah disahkan oleh tokoh-tokoh UMNO ini sendiri. Jadi bukan kita, walaupun kita selama ini membuat andaian, tetapi ia ternyata benar. Datuk Hassan. Ya. Itulah yang yang hasil daripada pendedahan tu. Ya. Dia melibatkan dua orang saja. Ya. Dua orang pemimpin. Ya. Zahid dan bosku Najib lah. Ya. Kan? So inilah yang menjadi pokok perbincangan sekarang. Ya. Puncanya dilihat dilihat kepada batang tubuh dua orang tu. Ya. Yang sehingga menimbulkan pelbagai kenyataan, perbincangan, sehingga ada yang mendesak supaya kedua-dua ni berundur. Kan? Itu yang menjadi topik perbincangan sebenarnya. Tapi satu lagi, saya rasa persoalan yang ditimbulkan dalam kemelut politik UMNO ini sendiri ialah usaha untuk melumpuhkan Ismail Sabri itu sendiri. Usaha untuk melumpuhkan kepimpinan Perdana Menteri itu sendiri yang juga di kalangan pemimpin UMNO sendiri. So, macam mana Datuk Hassan? Saya melihat Ismail Sabri ini terpaksa dalam kurungan tu supaya berdiam dirilah untuk sementara ni kan. Okey. Supaya jangan dikaitkan kemelut ni dengan kepimpinan negara. Ya. Kan? Kita mesti melihat negara itu ada pemisahan. Negara itu lebih penting daripada parti politik. Parti politik ni boleh datang dan pergi. Pemimpin boleh datang dan pergi kan. Tetapi kerajaan ni kita nak satu kerajaan yang stabil. Tapi realitinya, hakikatnya Datuk Hassan, dalam sistem politik, politik negara, ia bersangkut paut dengan kerajaan itu sendiri. Jadi kita tak boleh pisah daripada itu. Jadi memang adakah nyata atau tidak ada usaha untuk melumpuhkan Ismail Sabri itu sendiri? Jadi itu yang dibincangkan, dan saya rasa apabila melihat pada kemelut yang berlaku ini memang betul. Memang ternyata ada, dan Tajuddin sendiri mendedahkan bahawa Zahid Hamidi itu sendiri bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri. Tapi kita kena ingat MT meluluskan Ismail Sabri ini sebagai poster boy. Poster boy. Jadi apakah ini juga satu sandiwara? Seperti apa yang didedahkan Tajuddin mengenai SD, mengenai perjumpaan tu. Yang orang sebelum ni orang tak tahu, sekarang orang dah tahu kan. Adakah poster boy itu juga satu sandiwara? Tapi setakat ini nampak masih lagi Ismail Sabri sebagai poster boy. Kan? Jadi sampai ke tahap mana kalau nak diganggu Ismail Sabri itu, sampai ke tahap mana kita tengok. Tapi satu lagi yang saya tertarik apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dia mengatakan sebab apa nak bubarkan parlimen. Yang syoknya Datuk Hassan, selepas kemelut ni berlaku, ada lagi satu kenyataan daripada Zahid Hamidi mengatakan dia mahu supaya pilihan raya diadakan secepat mungkin. Kenapa? Kenapa? Dan pada masa itulah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, dia mengatakan sebab apa nak bubar parlimen? Adakah nak selesaikan kes mahkamah? So itu adalah satu lagi pendedahan yang dilakukan oleh seorang lagi pemimpin politik yang ulung. Jadi ini memperlihatkan bahawa akhirnya apa yang diperkatakan oleh
orang ramai, apa yang diperkatakan oleh rakyat, apa yang diperkatakan oleh penganalisis politik tu ada kebenarannya, Datuk Hassan. Ya. Ya? Dia ada unsur-unsur itulah untuk membebaskan diri. Ya, membebaskan diri. Membebaskan diri. Jadi saya setuju Datuk Hassan dengan kenyataan Tajuddin lah. Kita tahulah Tajuddin ni macam mana kan. Tapi sedikit sebanyak. Seperti yang kita bincang sebelum ni. Seperti yang kita bincang sebelum ni. Dan sedikit banyak saya rasa saya setuju dengan dia apabila beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi sepatutnya pedulikan berkenaan dengan dirinya yang sedang menghadapi berpuluh-puluh pertuduhan di mahkamah. Saya rasa itu lebih penting lagi daripada memikirkan, daripada mencampur tangan dalam urusan kerajaan, mencampur tangan dalam urusan parti walaupun beliau presiden. Tetapi saya rasa saya setujulah dengan Tajuddin Rahman apabila dia mengatakan, Zahid, kau patut fikirkan tentang masalah engkau dulu sebelum kau nak campur tangan dalam urusan lain. Datuk Hassan. Tapi ada juga desakan supaya diadakan pemilihan. Ya. Pemilihan kan. Pemilihan lebih awal daripada menunggu pilihan raya umum. Adakah ini juga memberi satu isyarat kepada Zahid supaya bukan berundur, kita guna istilah berehatlah seketika kan untuk menyelesaikan kemelut yang sedang melanda parti sekarang ni. Hasil pendedahan yang dibuat oleh Tajuddin. Ya, saya rasa ada jugalah tekanan. Saya pernah menulis, saya rasa tahun lepas saya menulis tentang UMNO harus ada satu revolusi dalaman bagi memastikan bahawa UMNO balik kepada landasannya yang sebenar. Masalah yang dihadapi sekarang ialah disebabkan oleh masalah kluster mahkamah tersebut. Okey, kluster mahkamah semua orang tahu. Dan apabila kita mengesahkan perkara ini, memang disahkan oleh pemimpin-pemimpin dalaman UMNO sendiri mengatakan bahawa masalah yang timbul sekarang ni, kemelut yang berlaku, masalah politik yang berlaku dalam UMNO sekarang ni adalah disebabkan oleh elemen-elemen dan faktor-faktor itu. Datuk Hassan. Okey, di samping elemen mahkamah ni kan, saya ingat saya sejak pendedahan Tajuddin ni tidak ada satu penjelasan yang konkret daripada pucuk pimpinan sendiri mengenai apa yang dibangkitkan oleh Tajuddin. Walaupun ada kenyataan supaya tidak memperdulikan kenyataan tu, tapi saya rasa rakyat ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Adakah Tajuddin bercakap benar, atau adakah pemimpin UMNO tu yang bercakap benar kan? Jadi kita nak tahu apa pendirian sebenar, apa sebenarnya yang berlaku kan? Supaya kemelut ni dapat diselesaikan, kerana seperti kita tahu pembangkang termasuk Pakatan Harapan akan mengambil kesempatan daripada isu ini untuk menghadapi pilihan raya umum. Kan? Ini satu yang perlu diberi perhatian oleh UMNO lah, supaya isu-isu yang dibangkitkan oleh Tajuddin dapat diberi perhatian sewajarnya. Ini bukan benda kecil kan? Bagi saya lah, ini bukan satu perkara yang kecil. Yang perlu mendapat perhatian untuk menyelesaikan kemelut ni. Apa kaedahnya, apa caranya kan? Yalah, memang orang anggap itu isu dalaman kan, tetapi isu dalaman yang boleh menjejaskan kepimpinan negara juga, sebab Perdana Menteri itu adalah dari UMNO kan. Jadi Datuk Hassan, ini saya ingin nak baca komen yang dihantar oleh seorang orang lama dalam UMNO, seorang veteran UMNO. Dia hantar mesej kepada saya. Dia kata, apa dah jadi dengan UMNO? Nombor satu, question mark. Apa nak jadi dengan UMNO? Question mark lagi. Bertambah puak A, B, C dan mungkin D dalam UMNO sekarang ni.
Nombor 3 dia kata, tukang canang keliling pinggang. Yang keempat, ada yang takut nak undur diri. Yang kelima, selagi boleh sokong dengan habuan yang banyak. Jadi dia kata lagi dia kata memang betul UMNO dah tunggang langgang sekarang ni. UMNO dah tunggang langgang. Terus-terus konflik dalam UMNO dicetuskan oleh orang lama dan baru dalam UMNO. Cerdik pandai ahli-ahli UMNO tampil. Kenalkanlah diri. Yang lama jangan bergayut pada parti, dia kata. Dah muak dah. Kita kenal muka-muka yang ada sekarang. Jawatan PM tak payah dicanang-canangkan. Datuk Seri Ismail Sabri tak payah nak layan mereka yang mendesak supaya dibubarkan parlimen. Bincang, dan dia minta kita bincang dan terangkan kepada masyarakat apa yang berlaku dalam UMNO. Kerana UMNO adalah bukan seperti parti-parti lain. Apabila berlaku masalah dalam UMNO, maka UMNO itu adalah seperti filem star yang akan diikuti oleh ramai orang. Jadi itu dia, Datuk Hassan, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini. Ya, sebagai filem star. Sebagai filem star. Ya. Betul. Sebagai filem star. Walaupun apa yang berlaku, UMNO masih jadi perhatian dan nak kata tempat bergantung pun boleh lah kan. Boleh, ya. Apabila kita melihat peralihan kerajaan sekarang daripada dulu pada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan kepada UMNO lah kan sekarang ni. Itu nampaknya masih lagi UMNO ni masih memainkan peranan yang penting. So kepada kepimpinan UMNO kena jagalah. Ya. Kan? Jadi apa sekalipun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita harus ingat bahawa apabila perbincangan demi perbincangan dilakukan ke atas UMNO yang mana ia membawa konotasi dan gambaran-gambaran negatif kepada parti tersebut, akhir sekali Datuk Hassan, walaupun dia sebuah parti yang penting, tetapi akhirnya pemilih akan merasa muak dan pada pilihan raya akan datang mereka akan memberi sesuatu yang di luar jangkaan. Jadi kita sebagai rakyat, kita sebagai orang yang cintakan negara, kita harus pastikan bahawa kuasa itu masih lagi kekal di tangan pihak-pihak yang sepatutnya, dan kita jangan biarkan ada unsur-unsur kepentingan mengatasi faktor kenegaraan, faktor rakyat itu sendiri. So dengan itu kita akan berjumpa dalam Perang Saudara UMNO kedua pada minggu hadapan. Dengan itu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Datuk Hassan. Okey, kita jumpa lagi dalam siri akan datang. Terima kasih.